teknologi rumah tangga, standard kandungan, artikel jahitan, standard pembelajaran, melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan, menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita lagi bersama Cikgu Mas dalam Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk kita masih dalam teknologi rumah tangga bahagian yang ketiga. Kali ini kita akan menghasilkan artikel jahitan. Jadi sebelum menghasilkan artikel jahitan, apa yang perlu kita buat? Murid-murid, bagi menghasilkan artikel jahitan, kita akan melakukan proses kerja seperti berikut. Yang pertama, kita perlu menjanakan idea kreatif. Bagaimana nak menjanakan idea yang kreatif? Kita akan buat selepas ini ya. Baiklah, langkah yang kedua ialah melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Buat lakaran bukan satu, tetapi beberapa, 2 atau 3. Okey, langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga ialah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang keempat. Kita akan mengira dan membuat anggaran kos bagi projek artikel jahitan kita. Ini untuk persediaan sekiranya murid-murid akan berniaga pada satu masa akan datang. Jadi persediaan bagaimana untuk mengira kos. Seterusnya langkah yang kelima, murid-murid akan menghasilkan artikel jahitan yang menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Manakala langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keenam ialah murid-murid akan membuat pembentangan bagi artikel jahitan. Baiklah murid-murid, untuk video kali ini dan untuk minggu ini kita akan membuat yang pertama, langkah kedua dan langkah yang ketiga sahaja ya. Langkah keempat, 5, 6 kita akan sambung untuk aktiviti pada PDPC akan datang. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama tadi, iaitu menjana idea kreatif. Bagaimana nak menjana idea kreatif? Idea reka bentuk sesuatu artikel jahitan boleh terhasil daripada situasi atau masalah yang berlaku di sekeliling kita. Contoh cikgu bagi situasi di bilik reka bentuk dan teknologi. Murid-murid perlu memakai apron. Sepanjang pandemik COVID-19, murid-murid tidak dibenarkan berkongsi alatan atau bahan. Jadi, untuk penyelesaian, kita akan membuat apron supaya murid-murid tidak lagi berkongsi apron tersebut. Membuat lakaran.
Masalah tadi dapat diatasi dengan menghasilkan reka bentuk artikel jahitan iaitu apron. Lakarkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea bagi projek individu dan 1 lakaran idea seorang bagi projek perkumpulan. Yalah, kalau satu kumpulan tu ada 5 orang, ada 5 lakaran. Tapi disebabkan murid buat PDPR, murid buat individu, maka murid-murid kena buat 2 lakaran idea sekurang-kurangnya. Okey, lakaran mestilah lengkap, bermaklumat dan perlu disimpan sebagai bukti, juga akan digunakan untuk pembentangan nanti. Sebab kita ada pembentangan atau presentation ya. Jadi kita baru pergi kepada langkah yang kedua, membuat lakaran. Di sini cikgu menjemput pembantu cikgu, iaitu kawan-kawan kamu, Asma Muslihah daripada tahun 5 baju. Okey, Asma Muslihah akan membuat lakarannya yang pertama. Mari kita tengok bagaimana Asma Muslihah menjana idea, membuat apron dan menghasilkan lakaran yang pertama. Jadi setelah lukis apron, apron mestilah ada tali. Jangan lupa dilabel ya. Okey, nampak apron lakaran Asma yang pertama. Ada poket. Apronnya lebih kurang berbentuk petak. Okey, saiz ukuran untuk bahagian atas, lebar dan panjang. Okey, siap lakaran yang pertama. Kita pergi pula kepada lakaran yang kedua. Mari kita lihat apakah perbezaan lakaran pertama dan lakaran kedua. Ada Asma ya. Okey, kalau tadi apronnya berbentuk rata di bahagian bawah, kali ini apronnya berbentuk bulat di bahagian bawah, separa bulatan. Poket pun berbentuk separa bulatan. Talinya di bahagian atas tu ada 2 tali. Yang tadi tu kita nampak dia satu je tali tu boleh letak. Yang ni ada 2, mungkin kita boleh ikat di bahagian belakang tali tu. Okey. Dia buat hiasan bentuk love. Kemudian saiz ya, saiz untuk bahagian atas, lebar dan panjang. Okey. Lakaran yang kedua sudah pun siap. Okey, kita akan pergi kepada menilai lakaran dan membuat penambahbaikan.
Jadi daripada hasil lakaran yang pertama dan yang kedua, kita gabungkan lakaran tersebut untuk menjadi lakaran yang terbaik. Itu lakaran kita yang ketiga. Kita gabungkan, kita pilih ciri-ciri yang kita suka dan kita gabungkan menjadi yang lakaran yang lebih baik. Okey. Jadi Asma Muslihah telah membuat pilihan untuk membuat lakaran apron yang berbentuk sebara bulatan di bahagian bawah dan poketnya ni ikut lakaran yang kedua, ada bentuk love di situ, corak bentuk love. Yang lakaran pertama dikekalkan, bulatan di atas diambil lakaran yang pertama. Okey, ditambah jahitan silang pangkah di situ. Kemudian ada jahitan sembat. Dia dah label. Begitu juga dia ada letak butang di bahagian atas apron, itu daripada lakaran pertama. Poket daripada lakaran yang kedua. Bentuk apron tu pun daripada lakaran yang kedua. Dia gabungkannya dan dia memilih satu reka bentuk yang terbaik untuk dirinya. Dan cikgu rasa juga cantik di mata cikgu. Okey. Saiz di bahagian atas tu 25 cm. Saiz labuh daripada atas ke bawah 80 cm. Manakala saiz di bahagian lebar apron tu, lebar dia bawah, lebar bawah 60 cm. Okey, siap lakaran ketiga, hasil gabungan daripada lakaran satu dan lakaran yang kedua. Okey, sekarang kita nak menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Elemen, huraian, kesesuaian, sesuai, tidak sesuai. Catatan, rupa reka bentuk sesuai. Ruang poket sesuai. Saiz apron tidak sesuai. Nilai fabrik juga tidak sesuai. Ya, bagus. Saiz dewasa kecilkan saiz untuk murid. Fabrik bercorak. Okey. Setelah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, maka kita akan hasilkan lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Lakaran yang terakhir, lakaran yang terbaik. Sebab kita dah membuat penambahbaikan. Mari kita lihat apakah hasil apron Asma yang terakhir. Itulah murid-murid, sebenarnya apabila sesuatu produk dicipta, direka bentuk, begitulah peraturannya ya. Kita buat lakaran dahulu, kemudian kita gabungkan beberapa lakaran untuk menghasilkan satu lakaran yang terbaik. Kemudian kita nilai adakah ia bersesuaian ataupun apa kekurangan dia. Yang kelebihan kita kekalkan. Dan setiap projek kita elemen dia tak sama ya. Kalau murid-murid masih ingat, kita ada beberapa elemen reka bentuk. Jadi untuk kali ini penilaian kita, elemen kita hanya ada 4 saja ya, yang tercatat tadi itu. Kita ada saiz, kita ada
apa tadi? Cikgu dah lupa. Ada 4 elemen ya. Nanti kita tengok balik. Ada 4 elemen yang telah Asma buat tadi. Jadi 2 diubah ya. Reka bentuk dia kekalkan. Yang diubah saiz. Sebab saiz apron tu saiz apron dewasa. Jadi perlu dikecilkan bersesuaian dengan saiz seorang murid. Dan satu lagi, diubah corak daripada fabrik yang kosong, dia akan menggunakan fabrik yang bercorak. Okey. Ya. Nampaknya semakin hebat lakarannya. Adakah murid-murid setuju? Cikgu harap murid-murid boleh lakukan yang lebih baik daripada ini. Ya, okey, dah hampir siap. Jadi fabrik yang digunakan atau kainnya adalah kain yang bercorak, corak flora, bersesuaian dengan dirinya seorang murid perempuan. Begitulah murid-murid, bukan mudah ya. Nampak memang senang, tapi bila kita buat baru kita tahu. Tapi apa-apa pun kita mesti bersusah-susah dahulu, barulah kita bersenang-senang kemudian. Okey, hampir siap. Ada jahitan silang pangkah, ada jahitan sembat. Ya, kita labelkan supaya lakaran ini lakaran yang bermaklumat. Dah siap lakaran. Jadi bersedia ya murid-murid dengan bahan-bahan supaya minggu depan kita boleh memulakan untuk membuat apron murid masing-masing. Murid-murid boleh guna apron tersebut pada waktu belajar di bengkel RBT, juga boleh digunakan semasa mata pelajaran pendidikan seni visual, ya, untuk mengelakkan kotoran pada baju. Jadi saiz yang telah dikecilkan, kita ada 20 cm di bahagian atas, labuhnya 63 cm dan lebarnya 50 cm. Jadi murid-murid, cikgu rasa boleh ikut ukuran yang sama ya, sebab saiz lebih kurang sama untuk murid tahun 5. Kalau murid-murid badan agak besar, boleh besarkan sedikit saiznya. Boleh minta bantuan guru-guru, ibu bapa, boleh tanya pada cikgu juga. Kalau nak tanya pada cikgu, boleh komen di bawah. Bila cikgu ada masa, cikgu semak, ada komen, cikgu akan balas, cikgu akan jawab semua persoalan murid-murid, InsyaAllah. Okey, ya dah siap. Ya, terbaik. 2 terbaik. Bagus. Jadi murid-murid, tugasan untuk minggu ini, macam Asma dia dah siap. Jadi murid-murid pun kena buat jugalah. Tugasan ni bukan sehari 2, 1 minggu. Jadi murid boleh buat selama 1 minggu. Buat dalam buku panjang RBT untuk anak-anak murid cikgu. Kalau murid-murid lain, boleh rujuk pada guru masing-masing. Okey, kita imbas mula apakah yang perlu murid-murid buat. Okey, 5 perkara. Yang pertama, lakaran pertama, lakaran kedua, lakaran ketiga, gabungan lakaran pertama dan yang kedua. Kemudian buat jadual penilaian,
Dan akhir sekali, hasilkan lakaran terbaik yang telah dinilai dan ditambah baik. Jadi murid-murid ambil gambar dan buat dalam bentuk collage 5 keping gambar, hantarkan pada cikgu bila-bila masa murid dah siap ya, dalam tempoh 7 hari seminggu. Sebab minggu depan kita akan sambung untuk aktiviti seterusnya, iaitu mengira kos bahan sebelum kita menghasilkan artikel jahitan. Untuk murid-murid cikgu, boleh PM pada cikgu gambar yang berbentuk collage. Untuk murid-murid lain, bolehlah berbincang dengan guru ya. Okey, itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Selamat belajar, selamat mencuba, semoga berjaya. Bye. Jangan lupa subscribe cikgu. Bila kamu subscribe cikgu, cikgu sayang kamu. Bye.